majlis, hormati seluruh hadirin hadirat pada pagi ini. Masuklah urustia daripada SPAK. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu walaupun jadual asalnya semalam, tapi semalam UKM ada combo, jadi saya tak dapat nak hadirlah pada semalam. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan kuliah kita tentang topik konsep ketuhanan. Slide saya tadi tak buka lagi. Sekejap ya. Di mana dalam kuliah yang lalu kita bicarakan tentang konsep kemanusiaan, konsep manusia. Di mana dalam konsep manusia ni kita bicarakan tentang mengenali tentang manusia dan mengenali sifat-sifat yang ada pada manusia itu yang perlu untuk kita tahu dan kita kenal. Kerana apabila kita mengetahui tentang manusia, berarti kita mengetahui tentang siapa kita. Bila kita tahu tentang siapa kita, maka kita akan boleh menyesuaikan diri kita dengan keadaan sekeliling, dan kita dapat tahu untuk berbahasa. Tahu untuk berbahasa. Seperti mana kan kalau kita misalnya berjumpa dengan ataupun bercakap dengan ayah. Bila kita bercakap dengan ayah, tadi kita bercakap dengan anak, sekarang kita bercakap dengan ayah. Bila berubah je bercakap dengan ayah, bahasa kita sudah lain. Bila kita bercakap dengan anak, cara kita bercakap dengan anak mungkin lain. Sebelah lagi kita bercakap dengan kawan kita. Kawan kita mungkin lain, kita punya laras bahasa. Kenapa kita berbeza? Kerana kita tahu siapa kita. Bila kita tahu siapa kita, maka kita akan dapat mengetahui bagaimanakah cara untuk berhadapan dengan individu ataupun orang yang berada di hadapan kita. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan bicarakan pula tentang konsep ketuhanan, di mana setelah kita tahu tentang diri, mari kita bincangkan tentang siapakah Tuhan supaya ada keseimbangan di antara dua perkara ini. Dalam Islam, nampak saya punya slide? Nampak tak saya punya slide? Okay. Konsep ketuhanan dalam Islam. Okay, kita akan bincangkan beberapa perkara tentang konsep ketuhanan, konsep ketuhanan Islam, pembuktian kewujudan Tuhan, Allah Ta'ala yang maha hebat, zat dan sifat Allah dan matlamat dalam pertuhan. Konsep ketuhanan ni sama ada dalam Islam ataupun dalam agama yang lain merupakan suatu pihak yang tinggi, yang lebih hebat daripada manusia. Ini konsep ketuhanan. Bila dia hebat daripada manusia, barulah manusia boleh patuh dan boleh ikut apa yang dikatakan ataupun yang dititahkan ataupun yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau manusia rasa lebih hebat daripada Tuhan, boleh argue dengan Tuhan, boleh bagi macam-macam alasan dengan Tuhan. Sekarang ni siapa Tuhan? Kita ke Tuhan ataupun Tuhan itu Tuhan? Maka oleh sebab itu dalam konsep ketuhanan ini
dia mesti ada perhambaan. Mesti ada perhambaan. Barulah timbulnya ketundukan yang kita panggil dengan hamba. Nabi, Allah Ta'ala memanggil Nabi, Rasul kita sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba. Hamba ni bererti orang yang rendah. Tuhan, Tuan orang yang tinggi. Bila kita rasa kita kuat, kita hebat, maka macam mana kita nak tunduk pada Tuhan? Dalam agama kita diajar untuk tunduk, taat, patuh. Sebab itu saya 2 kuliah sebelum ini bercerita tentang manusia supaya kita kenal manusia, siapa dia manusia, apa kelemahan manusia, apa struktur dalam diri manusia ini. Supaya bila kita tahu, kita kenal, kita tahu komponen-komponen yang terdapat dalam diri kita, akhirnya kita dapat tunduk dan akhirnya kita boleh patuh pada perintah Tuhan. Okay. So, konsep Tuhan apa dia? Ini yang saya telah jelaskan sini, ialah konsep ketuhanan ini kehebatan dalam Tuhan. Antaranya yang kita boleh sebut dalam kuliah ini ialah yang pertamanya mesti kekal tanpa akhir. Tuhan ni mesti kekal tanpa akhir. Ini bukanlah Islam lagi, kita bincang secara umum. Ya. Dia mesti kekal sampai apa Ustaz? Tak ada mati-mati lah. Kalau Tuhan tu mati, habis ceritalah Tuhan. Tuhan pun mati. Ya. Jadi konsep Tuhan yang sepatutnya ada ialah dia kekal, hidup, kekal selama-lamanya. Barulah dipanggil dengan Tuhan. Kalau Tuhan pun mati, teruslah dan takkanlah Tuhan mati. Ya. Yang kedua, bila kita bercakap tentang Tuhan, kan, Allah Ta'ala ni ataupun Tuhan ini membawa kebaikan kepada manusia dan membawa perkara yang bermanfaat untuk mereka. Tuhan ini mestilah membawa sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk manusia. Kalau Tuhan nak pedajal manusia, Tuhan nak memperkena manusia, Tuhan nak menyusahkan manusia, ini bukan Tuhan. So Ustaz, yang banjir, sehari dua ni cakap dengan banjir, yang apa nama ni, musnah sana, yang sakit, susah dan sebagainya, itu adalah proses dalam kehidupan itu. Mesti ada, berlakulah perkara-perkara yang seperti itu. Kalau tak ada sakit, semua sihat berlaku, susah juga. Bukanlah susah, maksudnya macam mana manusia, hidup manusia. Dengan adanya sakit sekarang ni, banyaklah hospital wujud. Banyaklah peluang pekerjaan daripada situ. Dan berlakulah kehidupan. Jadi, itu daripada perspektif agama kita. Agama lain tu wallahualam. Tetapi secara umumnya Tuhan membawa kebaikan dan manfaat kepada manusia sehinggalah akhirat. Kalau kita percaya sehinggalah akhirat. Yang ketiga, Tuhan mesti tahu semua perkara. Kalau Tuhan bodoh, macam mana jadi Tuhan? Tuhan mesti tahu semua perkara. Banyak perkara, bukan banyak perkara, semua perkara dia mesti tahu. Kalau Tuhan tu tak tahu, Tuhan tu bodoh, macam mana nak jadi Tuhan? Yang keempat, Tuhan juga mencipta dan mengurus alam semesta. Bila sebut Tuhan ni, dia mestilah mengurus alam. Takkanlah Tuhan mengurus manusia je, tak mengurus alam. Takkanlah Tuhan hanya menjadi alam, tak jadi manusia. Tak mungkin berlaku. Tuhan ni mestilah mencipta dan mengurus alam. Kalau Tuhan yang didakwa oleh manusia ni tidak bersifat macam tu, ni Tuhan ke ni? Ya. Yang kelima ialah mempunyai kuasa yang tidak terhad. Barulah Tuhan. So, very powerful. Barulah Tuhan. Kalau Tuhan tu lemah, Tuhan tu tak kuat, Tuhan tu tak berdaya, so macam mana kita nak kata sebagai Tuhan? Daripada perspektif agama-agama yang lain ni tuan-tuan, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka mempunyai persepsi yang berbeza terhadap Tuhan-Tuhan ini. Maknanya tak semua
mempunyai suatu pandangan sahaja terhadap agama, terhadap Tuhan. Sebagai contoh dalam agama Buddha masalahnya, walaupun kita panggilnya sebagai agama, tapi konsep God dalam konsep Tuhan dalam agama mereka tak sama dengan apa yang kita faham. Tak sama dengan apa yang kita faham. Tuhan mereka ialah Tuhan yang membawa kebahagiaan. Kita bincangkan tentang zat Tuhan, sifat Tuhan, konsep Tuhan dengan lebih mendalam. Tuhan mereka ialah Tuhan yang boleh bagi seronok, yang boleh bagi keuntungan sahaja. Dan konsep Tuhan mereka tak sama macam dalam agama Hindu. Agama kita hampir sama dengan agama Yahudi dari sudut Tuhan. Kerana agama kita berasaskan kepada Tauhid. Agama Yahudi pun Tauhid. Cumanya beza antara agama kita dengan agama Yahudi Tuhan dia untuk bangsa dia sahaja. Tuhan untuk bangsa dia sahaja. Manakala untuk bangsa lain, dia anggap bukan layak untuk menjadi manusia. Kita dalam Islam, Tuhan adalah satu dan untuk semua manusia. Berkuasa, very powerful, mencipta alam semua. Jadi, barangkali dia berbeza juga dengan agama Kristian. Agama Kristian Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dan masing-masing dengan cara masing-masing lah. Tapi secara umumnya ini adalah konsep ketuhanan yang sepatutnya ada. Dan kalau tak ada perkara-perkara ini, item-item ni, so bagaimana dia boleh diangkat dan dianggap sebagai Tuhan. Okay. Kalau apa-apa nak tanya boleh terus tanya. Boleh terus tanya. Okay, dalam Islam, konsep ketuhanan dalam Islam ini dia menekankan tentang aspek keesaan Allah. Ketuhanan dalam Islam ini dia menekankan tentang keesaan Tuhan. Keesaan Allah lah. Yang tidak boleh menyerupai mana-mana rupa yang diimajinasi oleh manusia pada ketika ini. Kalau kita sebutkan tentang Tuhan, Tuhan tak sama dengan makhluk. Kenapa dalam konsep Tuhan dalam Islam ni tak sama dengan makhluk? Tak sama dengan makhluk. Kerana bila sama dengan kita, maka tak adalah specialnya Tuhan. Tak adalah specialnya Tuhan. Tuhan, konsep kita mesti sesuatu yang great, hebat, powerful dan tak sama macam kita. Kalau sama macam kita kak, maka tak adalah kehebatan Tuhan itu. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kawan kita kadang-kadang kita tak respect sangat kan, kawan. Bila orang luar mungkin kita respect. Contohlah kalau nak dicontohkan. Jadi maknanya konsep ketuhanan Islam ni tidak menyerupai mana-mana rupa supaya mengelakkan manusia dari mensyirikkan Tuhan. Dan oleh kerana itu Tuhan ini dalam agama Islam, wajib mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mustahil mempunyai sebarang sifat kekurangan. Tak boleh ada. Mesti sifat yang sempurna. Apa-apa yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Apa yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan? Contohnya, dia hebat, dia berkuasa, dia mengetahui, dia mendengar, dia apa-apalah yang menggambarkan kesempurnaannya, maka wajib Allah Ta'ala mempunyai sifat berkenaan. Manakala yang apa-apa yang menggambarkan kekurangan, mengantuk, letih, lenguh, kan? Itu tak boleh ada pada Tuhan. Okey, yang ketiga dalam Islam ini,
kewujudan Allah Ta'ala tidak dilihat dengan mata manusia. Kewujudan Tuhan tidak dilihat dengan mata manusia. Ini konsep kita. Kenapa tak dilihat oleh manusia? Sepatutnya Tuhan tu dilihatlah oleh manusia. Ini Tuhan terdapat dilihat oleh manusia. Kerana di dunia ini sebagai suatu ujian, ada beberapa jawapan. Yang pertama, dunia ni ujian. Menguji keimanan manusia. Kalau manusia dah tengok semua Tuhan apa semua, hilanglah nilai ujian. Nilai ujian. Jadi, kalau orang masuk periksa, nak tahu keupayaan dia, maka kita kena uji. Dan uji tu kena tak adalah jawapan. Kalau jawapan dah ada, tak adalah ujian. Itu. Yang kedua, kehebatan Allah Ta'ala ini, kan, yang cukup hebat, tak padan dengan bumi ini. Tak padan dengan bumi. Bumi ini sangatlah kerdil dan sangatlah kecil. Sangatlah kecil. Yang tidak dapat apa nama ni, digambarkan kekerdilan itu dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini pernah ditanya dan diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tunjukkanlah kami Tuhan, kami nak tengok Tuhan. Kalau kami tak tengok, kami tak percaya. Kata dia, orang Bani Israel. Tengok bukan tengok online. Tengok berdepan. Arinallaha jaharah. Tengok berdepan, face to face. Jadi, okeylah Nabi Musa. Nabi Musa cakaplah kat Tuhan. Mereka nak tengok. Cerita ni semua dalam Quran. Kemudian mereka pergi ke Bukit Tur Sina. Bukit di Saina. Saina. Bukit Tur. Bukit Tur, orang panggil Bukit Tur Sina, yang ada di semenanjung Sinai, Mesir. Saya baru je pergi, tuan-tuan. Pergi bulan 10 bulan 9 itu hari pergi. Dulu dah masa belajar dulu dah pergi dah, kemudian ni pergi lagi sekali. Naik lagi lah Bukit Tur Sina itu. Jadi kami perasan ada daripada banyak-banyak gunung yang ada kat situ, ada satu gunung, nak kata gunung bukit lah, bukit yang dipanggil dengan Dakkah. Bukit ni daripada bukit-bukit yang lain, bukit lain yang lain-lain ni dia ke arah ke kuning-kuningan, ke oranye, kemerah-merahan pun ada, bukit-bukit yang lain. Tapi satu bukit ni hitam. Kenapa bukit ni hitam? Kerana bukit itulah yang berlakunya peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Falamma tajalla rabbuhu, ketika mana, ni cerita Bani Israel tadi kan, mereka minta nak tengok Tuhan. Okey, jom kau tengok Tuhan. Allah Ta'ala menunjukkan kehebatannya. Dia tak tunjuk dirinya, dia tunjukkan kehebatannya. Lalu semua orang Bani Israel tadi yang pergi ke situ, semua terpelanting. Masuk Nabi Musa dan juga orang lain pun habis terpelanting. Dan gunung tadi, yang dia disebutkan dalam Quran tadi, falamma tajalla rabbuhu kharra Musa sa'iqa, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi gunung tadi menjadi hitam kerana tidak dapat mengatasi ataupun tak mampu untuk mengadaptasi kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudahnya, tuan-tuan, bila ada kapal terbang yang lalu, kapal terbang yang kecil lah, kapal terbang komersial ni jet, bila dia lalu dalam terbang yang rendah, maka tentu akan bunyi bingit, kuat dia punya enjinnya. Dan juga bukan sekadar kuat bunyi enjinnya, dia kerana dia lalunya laju,
bila dia merentasi ruang udara dengan laju, maka dia akan menghasilkan bunyi. Bunyi. Itu untuk macam mana yang saya sebut hebatnya Tuhan ni. Allah Ta'ala tak tunjukkan dirinya, tapi dalam ulama mentakwilkan, bukan Tuhan tunjukkan diri, tunjukkan kehebatannya. Apa contohnya? Contohnya macam jet ataupun kapal terbang laju, bila dia merintasi laluan udara, kita akan bunyi kuat. Kenapa bunyi kuat? Kerana dia bila merentasi udara kan dia akan bunyi kuat. Contohnya kita pakai lidi lah, saya ambil contoh yang lebih kecil lagi, lidi kan. Bila kita buat begini lidi tu kan dia akan bunyi, cukup bunyi. Jadi bila kapal terbang lalu ruang udara, dia akan bunyi dingin. Tentulah Allah Ta'ala lebih hebat lagi daripada itu. Lebih hebat lagi daripada itu, dan manusia tak mampu untuk menanggungnya. Dan sebab itu orang tanya, kenapa Allah Ta'ala wujud dapat dilihat oleh mata manusia? Bukan tak dapat dilihat, tetapi mata manusia tak mampu untuk nak menanggung kehebatan berkenaan. Dalam kes gunung pun menjadi hitam, mata manusia ni apa tak lagi kan. Jadi itu cerita kenapa Allah Ta'ala tak dapat dilihat dengan mata manusia di atas muka bumi ini. Yang ketiga, mungkin saya boleh bagi satu alasan ataupun bagi satu jawapan. Oleh kerana kita ni, contohkanlah tuan-tuan, contohkan semut-semut yang kecil, semut-semut yang kecil. Bila semut ni kecil kat bawah ni, dengan badan kita yang besar ni, dia punya skala mata dia untuk nak capture badan manusia yang besar, dia menyebabkan dia tak dapat nak capture seluruh manusia. Hanya dia tahu macam kita tengok dinding, kita pegang dinding. Untuk kita nak tengok ni rumah, mesti kita berada di luar, mesti berada dalam skala mata kita ni kan. Kena tengok skala yang besar baru kita nampak, oh ni rumah. Tapi kalau kita berada di dalam, kita pun tak nampak. Bila kita berada dalam satu bangunan yang besar, bangunan yang hebat, kita berada dalam bangunan berkenaan, kita pun tak tahu sejauh mana besarnya. Yang besarnya. Kita kena keluar, tengok daripada jauh, baru oh besarnya bangunan ni. Oleh kerana kita berada dalam alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi alam ni sangat luas, bukan dunia ini saja. So bagaimana mata kita ini nak capture keseluruhan alam ini? Jadi dia tak mampu untuk nak mengcapture semua alam ini. Kalaulah contoh lainlah tuan-tuan, cerita kecilnya mata kita dan tak dapat nak capture seluruh alam ini. Macam kita ni, semut yang kecil berada di bandar Kuala Lumpur. Di bandar Kuala Lumpur. Orang cakap kan, ada KLCC je. Semut kata, mana aku nampak? Tak ada, dia kata aku tak nampak KLCC. Jadi semut yang kecil nak melihat satu bandar yang besar, satu benda yang hebat. So kita bayangkan lebih besar lagi, lebih hebat lagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada Kuala Lumpur dan kita ni, dan bagaimana kita nak capture mata kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini yang dipanggil konsep ketuhanan dalam Islam. Ini antara perkara-perkara yang penting dalam agama kita tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, dia esa. Yang kedua, dia mempunyai segala sifat kesempurnaan dan mustahil sifat kekurangan, dan kewujudan Allah Ta'ala tidak dilihat di atas muka bumi ini kerana tak semua perkara yang ada dapat dilihat. Banyak perkara yang ada tetapi kita tak melihatnya, namun kita mempercayainya sahaja. Jadi ini konsep ketuhanan Islam. Oleh kerana kewujudan Tuhan ini tidak dilihat oleh manusia. Kewujudan Tuhan tidak dilihat oleh manusia bukan bererti tiada, tetapi boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan dengan beberapa bentuk pembuktian. Sebab itu kita belajar tentang bukti dalam Islam. Kenapa kita belajar tentang bukti? Kerana Tuhan tidak dilihat oleh manusia. Bila Tuhan tidak dilihat oleh manusia,
maka kita memerlukan kepada bukti-bukti untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ada pembuktian manusia wahyu. Ini kita dah sebut sebelum ni lah kot, maksudnya saya dah sebut pembuktian manusia wahyu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, pembuktian manusia wahyu. Ada pembuktian manusia logik. Sila logik. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar akidah sifat 20 kan, kita belajar, kita akan dapati, kita akan belajar 3 perkara ini. Hukum akal. Hukum akal. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Ini dipanggil dengan hukum akal. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kenapa perlu ada hukum akal ini? Supaya dia dapat menjadi asas dalam berfikir tentang wujudnya Tuhan ini, menerusi 3 hukum ini. Ada yang wajib ada yang mustahil ada, dan ada yang boleh ada dan boleh tak ada. Wajib ada Tuhan, mustahil ada banyak Tuhan. Ni mustahil tak ada, tak mungkin ada banyak Tuhan. Dan yang ketiga, ada benda yang boleh ada, boleh tak ada. Ni 3 kebarangkalian dalam hidup kita, dalam dunia ni, sama ada wajib ada ataupun mustahil ada ataupun wajib tak ada. Tak mungkin akan ada. Yang ketiga, boleh ada dan boleh tak ada. Ini dipanggil dengan hukum akal. Mereka yang asas dalam ilmu tauhid, bila bincang bab wujud, dia akan menjumpai hukum akal ini supaya dia dapat memberi suatu kefahaman kalaulah benda ni ada 3 kebarangkalian. Sama ada dia wajib ada ataupun wajib tak ada ataupun boleh ada dan boleh tak ada. Okay. Itu dipanggil hukum akal. Jadi bagi kita, Tuhan wajib ada, kita ni boleh ada dan boleh tak ada. Kenapa Tuhan wajib ada? Kerana bermulanya dengan ada. Kalau bermula dengan tak ada, macam mana benda yang tak ada mencipta ada? Orang putih kata, nothing cannot create something. Benda yang tak ada tidak boleh mencipta ada. So macam mana nak cipta ada kalau tak ada? Mesti bermula dengan ada. Kalau bermula dengan ada, mestilah ada je. Mana boleh ada sebelum tu tak ada? Tak mungkin. Tak mungkin berlaku. Kenapa bermula daripada tak ada? Tak boleh berlaku bermula daripada tak ada. Mesti bermula daripada ada. Macam mana tak boleh fikir bermula daripada tak ada? So kita tak mampu untuk berfikir sampai ke tahap lebih daripada itu. Kenapa Allah Ta'ala ada je? Kita tak boleh nak fikir sampai ke tahap, kenapa tak boleh fikir? Bukan tak boleh fikir, tak mampu. Akal kita tu nak fikir macam mana Tuhan yang ada. Syarat itu je lah yang kita boleh tahu. Nak tahu macam mana Tuhan tu ada, macam mana tu ada, itu cukuplah kita mengetahui kewujudan Tuhan, kerana kita tiada alat lagi untuk nak verify lagi lebih daripada itu. Kenapa sebut tak mampu? Kerana tak ada kemampuan. Kenapa tak mampu? Sebab tak ada alat. Macam mana nak alat nak menguji Tuhan, nak menguji kewujudan Tuhan? Tak ada. Nak guna teleskop ke, nak guna apa, tak mampu. Nak tengok. Kalau nak kaji, macam mana adanya, kena nak history, nak tengok, tak mampu. Kita tak mampu untuk nak mengkaji kewujudan Tuhan, dan kita hanya tahu menerusi bukti-bukti yang didatangkan kepada kita. Dia untuk nak tahu lebih daripada itu sampai tahap tu jadi gila isim lah. Gila isim. Sebab benda yang kita tak mampu. Bila kita tak mampu nak buat, kita cuba buat. Oh, gila lah. Cakap, janganlah. Macam orang kata lah, dia nak pump tayar kereta api. Contohlah kan, dicontoh kami dulu. Nak buat apa? Dia orang cakap tak boleh, kamu tak mampu. Tayar kereta api tu buat daripada besi. Tayar kereta api buat daripada besi. Tayar kereta ialah buat daripada tayar. Walaupun nama tayar, tapi buat daripada getah.
tayar keretapi buat daripada besi. Dia kata tayar, dia kata kita beli pam, dia kata. Pam lah engkau. Pam kan. Jadi kita kata buat apa kerja buat benda yang tak mampu dah, memang kita tak boleh buat, tinggalkanlah. Orang cakap dah benda tak boleh mampu nak buat. Nak pam tayar bersikal okey, nak pam tayar motor okey, nak pam tayar kereta okey, yang dibuat daripada getah, boleh ada isi angin. Tapi kalau tayar keretapi kan, cakap tak mampu. Kenapa tak mampu? Dia tanya lagi, kenapa tak mampu? Sudahnya orang panggil orang apa? Orang gila. Orang bodoh. Orang gila isim sudahnya. Jadi kita kata kita ada alat sampai tahap itu sahaja untuk kita tahu tentang Tuhan. Daripada apa alat yang kita ada? Wahyu. Wahyu datang bagi tahu. Kemudian logik kita tentang Tuhan, kita bagi tahu, kita boleh fikir tentang Tuhan. Berdasarkan logik-logik yang ada, itu sahaja yang alat yang kita ada. Lebih pada itu kita tak mampu. Kalau kita buat, cari benda-benda yang sampai tak mampu, macam orang kata nak pam tayar keretapi, ataupun nak buat atap dekat Malaysia ni, dia nak pasang atap semua. Dia tak nak panas, dia buat atap dah tu. Jadi kerja bodoh. Dia kerja orang tak betul. Okey, samping itu banyak perkara yang tidak dilihat tetapi kita mengakui kewujudannya. Macam malam gelap, kita tak nampak. Ada malam gelap kan, kita tak nampak. Tak nampak bukan bermakna tak ada, cuma tak nampak. Bila kita pasang lampu cerah, barulah nampak. Ada ke tak ada? Ada. Kenapa tak nampak? Gelap. Gelap yang menghalang kita nampak. Mata kita ni pun sama juga. Mata kita ni sama. Mata kita ni kita ada nampak. Nampak kita ada terhad. Kita nampak, adakah nampak sampai nampak makhluk halus? Sampai nampak kuman-kuman? Tak nampak. Ada. Ini punya ni. Adakah mata kita ni boleh melihat sampai melihat jin, setan? Mata kita tak nampak jin, setan. Ada ke tak ada? Ada. Tak? So, mata kita ditutup mata kita daripada melihat alam-alam berkenaan. Ya ke Ustaz? Tak percaya. Masalahnya ialah, ini kita bincang dalam kuliah yang akan datang tentang pembuktian Tuhan yang tak dipercayai oleh kumpulan atheist. Akan datang kita bincang pasal atheist. Okey, pembuktian kewujudan Tuhan ini yang pertama melalui wahyu. Wahyu. Ini kita terimalah. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Ayat dalam surah Al-Luqman contohnya kan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wassallallahu ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu memperhatikan Allah Ta'ala memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang langit? Siapa yang buat? Allah Ta'ala. Okay, banyaklah ayat Quran, saya tak nak bincang detail. Yang kedua, menerusi logik. Menerusi logik. Kita dah sebutkan tadi di antara hukum akal, nothing can create something, perkara yang tak dilihat, tetapi banyak perkara yang tak dilihat tetapi ada. Okey. Tuan-tuan, cuba tengok gambar ni. Jadi tengok gambar ni, siapa yang dulu? Telur ke dulu, ayam ke dulu? Adakah telur ataupun ayam? Telur dulu ataupun ayam dulu? Telur dulu. Puan Siti Hartini kata telur dulu. Siapa nak bagi pandangan lagi? Telur dulu ke ayam dulu? Boleh tulis kat ruang chat. Telur dulu ke ayam dulu? Ayam. Ayam. Ayam dulu. Ayam dulu. Puan Hafsah, ayam dulu. Siapa lagi nak jawab lagi? Telur ke ayam dulu? Bercakap pun boleh. Ayam dulu. Puan Hasmah. Ibu ayam dulu. Bagus juga. Ibu ayam dulu. Telur dari ayam. Kak Ji, pokok sana. Ayam dulu. Ibu ayam, telur ayam, anak ayam. Ayam dulu. Puan Habibah.
Ayam dulu. Okey. Ayam dulu. Ayam dulu ayam dulu Mak Jah. Telur. Ni jawapan yang terbaik. Yang terbaik. Allah dulu. Allah dulu. Puan Habibah. Terima kasih banyak. Telur dulu ke ayam dulu? Allah dulu. Sebab telur dulu pun kita pun tak tahu siapa yang dulu. Tak ada yang tahu. Telur dulu pun tak ada yang tahu. Ayam dulu tak apa yang tahu. Yang pasti Allah Ta'ala dulu. Dan kita tak tahu Allah Ta'ala menjadikan mana satu. Mana yang dulu, mana telur dulu ke ayam dulu. Tapi yang pasti Allah Ta'ala dulu. Bukan telur dan bukan ayam. Allah Ta'ala yang menjadikan. Jadi, kalau kita bincang dalam sains, sains ni nak tengok bukti. Kan? Soalan kebat. Soalan kebat. Sains nak tengok bukti. Macam mana nak bukti kita nak tengok Tuhan? Nak tengok siapa dulu? Manakah ahli sejarah yang boleh mengkaji siapakah dulu? Antara telur ataupun ayam. Melainkan kita kata yang pasti Allah Ta'ala dulu. Telur dulu ke ayam dulu ke masing-masing. Tak pasti. Jadi terima kasih dan tahniah kepada yang telah menjawab persoalan dengan baik. Jadi Puan Mahani dengan Puan Habibah. Okey. Jadi kita bincang siapa dulu? Allah Ta'ala yang dulu daripada segala makhluknya. Sebab kita tak tahu mana satu yang dulu. Dalam kejadian manusia, Allah Ta'ala bagi tahu kejadian manusia bermula daripada Adam. Ni Allah Ta'ala bagi tahu. Sumbernya wahyu. Kalau sumber sains, sains ni benda-benda yang dah lama-lama dulu tak pasti. Benda-benda yang lama tak pasti. Sains mesti ada bukti. Dakwaan-dakwaan saja ni bukan sains. Dakwaan-dakwaan kata manusia ni, kata Darwin ni kan daripada beruk, daripada apa semua. Ni semua ni benda-benda yang tak ada bukti yang jelas. Hanya bukti-bukti yang sama-sama saja yang tak boleh nak dipegang. Takkanlah kita daripada beruk. Jadi InsyaAllah mungkin saya akan huraikan satu masa nanti kan, tentang teori Darwin ni yang dia kata manusia ni. Tengoklah sama ada akan datang ke. Saya akan bincangkan tentang perkara berkenaan. Okay, yang ketiga, pembuktian menerusi sains. Tadi menerusi wahyu, menerusi logik. Menerusi logik. Yang ni pembuktian menerusi sains. Pembuktian menerusi sains ini dalam Al-Quran dinyatakan dalam banyak tempat, antaranya ayat. Dan ayat, ayat dalam bahasa Arab ni membawa makna tanda, bukti, fakta, data. Itu tanda lah. Itu maksud ayat dalam Quran. Ayat dalam bahasa Melayu lain. Ayat dalam bahasa Melayu maksud ayat dalam bahasa Melayu. Ayat bahasa Melayu ni perkataan-perkataan yang disusun jadi satu ayat, kan? Satu perkataan, satu ayat, satu perkataan yang digabungkan 2-3 perkataan jadi satu ayat. Banyak ayat jadi satu perenggan. Itu ayat dalam bahasa Melayu. Ayat dalam bahasa Arab lain. Ayat dalam bahasa Arab bermaksud tanda, bukti. Dalam Quran banyak bukti-bukti, pembuktian menerusi sains dalam Al-Quran. Contohnya, ini di sekolah Quran. Kalau dalam Quran pun banyak juga bukti-bukti sains yang sepatutnya lagi kita menjadi ahli saintis, lagi kita dekat banyak mengkaji bukti-bukti ni. Orang sains ni mengkaji bukti dan membuktikan. Mereka cuba buktikan satu perkara dengan bukti, dengan apa-apalah, dengan alat kajian mereka. Jadi bukti itu apa sebenarnya? Bukti kebesaran Tuhan lah. Ya, bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, dan ini pun disebutkan dalam Quran, cerita tentang di angkasa tak ada oksigen. Ini juga disebutkan dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala sebut orang yang sempit dadanya, orang yang sempit dadanya. May yuridillahu an yahdih, siapa yang Allah Ta'ala ingin memberikan hidayah kepadanya, Allah Ta'ala akan membukakan, melapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayah, dia tak lapang. Sebab itu tuan-tuan dalam konteks kita mengaji ni kan, orang yang lapang dadanya dengan kuliah, mengaji, dan semayang masjid, di surau, senang dengan perkara agama senang, itu tanda dapat hidayah. Tapi kalau perkara agama ni berat, susah, malas, kan, itu tak dapat hidayah. Hidayah ni bukan tahu, hidayah ni mahu. Orang sebut hidayah ni apa? Hidayah ni benda yang kita nak buat. Apa tanda hidayah? Kita baca Quran, dapat hidayah lah. Kalau tahu je, tak buat, tak ada hidayah lah juga. Bila kita buat, bila kita amal, bila kita laksanakan, itu tanda kita dapat hidayah. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam. Tapi orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, Allah Ta'ala jadikan dadanya sempit. Sesempit-sempitnya, dayiqan harajan, maknanya sesempit-sempitnya. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti mana dia naik ke langit. Kenapa disebut naik ke langit? Sebab naik ke langit ni jadi dada sempit. Kenapa dada sempit? Sebab tak ada oksigen. Maka dalam Quran ada sebut tentang tiada oksigen di angkasa. Dan ini menjadi bukti bahawa penciptaan tentang oksigen ini ada disentuh dalam Quran sejak 1400 tahun yang lalu dan baru dijumpai oleh kita manusia sejak beberapa tahun kebelakangan inilah, beberapa puluh tahun kebelakangan ini. Tapi nak ceritanya tentang sains ini menjadi asas kepada bukti, membuktikan. Lagi banyak jumpa bukti-bukti sains, bererti dia banyak berjumpa dengan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan bukti, tentulah bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Okay, saya kira setakat tu dulu. Setakat tu dulu pada hari ini. Kita dah 8.45. Ada apa-apa nak tanya? Saya buka ruang nak tanya. Ada apa-apa? Kita buka soalan. Silakan bertanya. Ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz ada sebut pasal hidayah kan? Ya. Saya nak tahu, adakah seseorang yang tak mendapat hidayah, tapi hidayah tu Ustaz kata mahu kan dan tahu. Yeah. Adakah seseorang itu yang tak mendapat hidayah dibenci oleh Tuhan? Sebab kalau kita katakan, saya ambil contohlah pakai tudung misalnya, memang wajib dipakai tudung kan, menutup aurat, tapi ada segelintir yang kita nampak yang belum lagi nak menutup aurat. Adakah ia tu tak dipandang Tuhan atau macam mana Ustaz? Boleh huraikan? Okey. Terima kasih. Kita hari-hari kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bila kita minta hidayah daripada Allah Ta'ala, kita minta petunjuk, dan petunjuk ini bukan sekadar kita tahu, tetapi kita laksanakan. Quran sebagai petunjuk. Kita baca Quran, bukan sekadar kita baca, kita buat, kita laksana. Bila laksana, barulah orang mendapat petunjuk. Kalau kita ada panduan, kita ada panduan, tapi kita tak ikut panduan itu, maka orang ni tak dapat petunjuk. Kerana dia tak ikut petunjuk. Dia dapat petunjuk tapi tak ikut petunjuk berkenaan. Jadi kalau nak cerita dapat petunjuk, Iblis pun telah diberikan petunjuk tapi dia tak ikut. Syaitan diberikan petunjuk tapi dia tak ikut. Jadi orang yang mendapat petunjuk, dia ikut petunjuk. Bila dia ikut, barulah dia panggilkan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ni kan, bila kita buat, bila kita laksanakan perintah Tuhan, bererti kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar tahu je, kita hanya dapat, dan kita tak buat, tak ada gunalah jugalah kan. Tetapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada mungkin kawan-kawan kita, ada mungkin rakan-rakan kita,
ada mungkin anak, nantu, cucu dan sebagainya, orang yang office mate kita dan sebagainya lah, yang belum lagi mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, mereka masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kita kata mereka belum lagi mendapat petunjuk dan kita harapkan suatu masa nanti mereka akan mendapat petunjuk. Kita harapkan dan kita doakan begitu. Doakan hidayah untuk mereka. Masukkan dalam doa kita. Yang kita sebut engkau ni yang mendapat kemurkaan Tuhan lah apa semua. Kan, gunakan pendekatan dan bahasa yang baik, yang lunak. Mudah-mudahan mereka boleh terima. Ada di kalangan sahabat Nabi ni tuan-tuan, yang menerima Islam, masuk Islam, dah setahun Nabi nak wafat baru terima Islam. Zaman di Mekah apa yang mereka tak buat kepada Rasulullah. Perang Badar, dah Nabi dah berkeluar daripada Madinah, diserang lagi. Kan? Perang pula dalam perang Uhud, perang lagi dalam perang Khandaq, perang lagi. Maknanya kan ada di kalangan sahabat-sahabat tu memang jahatlah masa di Mekah. Serang Nabi di Madinah pula. Masuk Islam bila? Lepas 2-3 tahun sebelum Nabi baginda wafat baru masuk Islam. Ada yang lambat. Jadi kita doakan yang lambat-lambat mendapat hidayah. Yang belum lagi mendapat hidayah ni kita doakan. Kerana hidayah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menjadi asbab sahaja untuk mereka. Boleh ya, Puan? Akhno? Terima kasih, Kak Nur? Okay. Seterusnya soalan daripada Puan Nixon. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni merujuk kepada apa yang ada dalam slide Ustaz tadi mengenai dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Wujud tetapi tak dapat dilihat dengan mata manusia di atas muka bumi ini. Adakah this statement merujuk kepada hanya manusia ataupun because saya bila membacakan slide ni, tapi kalau ia fokus untuk manusia memanglah saya boleh terima. Tapi kalau is it maksudnya hanya manusia tak dapat melihat Allah ataupun kemudian di sana ada di atas muka bumi? Adakah hanya di muka bumi saja tak dapat melihat Allah? Adakah itu maksudnya Ustaz? Okey. Atau memang Ustaz nak fokus mengenai manusia dan bumi sahaja di sini? Okey. Dalam terima kasih Ustaz. Slide ni saya letakkan kita berbicara tentang manusia. Kita berbicara tentang manusia. Alam yang kita bicara tentang manusia. Manusia tidak dapat melihat Allah Ta'ala di atas, selagi mana kita hidup di atas muka bumi tak dapat dilihat oleh manusia. Maknanya kan, di akhirat nanti kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang kedua kan, makhluk lain nak tengok Tuhan tu wallahu alam. Tu kita tak tahu dan kita tak berbicara tentang ayam boleh tengok Tuhan ke, makhluk lain boleh tengok Tuhan, wallahu alam. Tu di luar pengetahuan saya. Dan kita tak berbicarakan tentang makhluk-makhluk lain, kita bicara tentang kita manusia ini, kerana yang penting tentang manusia lah, tentang manusia. Jadi statement yang saya buat, Allah tidak dilihat oleh manusia di dunia, berarti di dunia ni tak mungkin dapat dilihat oleh manusia, tetapi di akhirat nanti. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, boleh tak kami tengok Tuhan di akhirat nanti? Saya cakap, ya, kamu akan melihat Tuhan di akhirat nanti seperti mana kamu melihat bulan di malam hari tanpa ada sebarang awan. Itu kata sabda Rasulullah. Boleh ya? Okay. Ya, artinya statement tu hanya merujuk kepada manusia sahaja ya Ustaz? Ya. Perbincangan kita ni hanya merujuk kepada manusia sahaja. Benar. Okey, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Okey. Ada lagi? Kalau ada, seminit dua lagi.
Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada ramai lah kawan yang bukan Islam yang baik-baik. Ya. Boleh tak saya share inilah yang Ustaz punya ni kepada kawan. Kalau saya buat macam tu agak-agak macam mana respon dia orang? Okay. Kawan-kawan yang non-Muslim ni, yang non-Muslim, kita ajak berbincang tentang Tuhan dengan mereka. Kawan-kawan yang ada non-Muslim, kita cubalah ajak bincang tentang Tuhan dengan mereka. Okay, kita dah selalu bincang pasal politik, ekonomi, tentang kerjaya apa semua. So mungkin satu hari kita bertanya, dengan kita menjelaskan, kita bertanya, you punya Tuhan macam mana? You punya Tuhan ada ini ke? Dan kita pendekatan saya lah kalau tanya saya. Kita bertanya kepada mereka. Bila kita bertanya kepada mereka tentang konsep-konsep Tuhan, mungkin di situ dapat kita berbicara lanjut dengan mereka tentang konsep-konsep Tuhan. Konsep Tuhan. Tiba-tiba kita suruh je mereka terima kita, kadang-kadang payah nak terima. Jadi dengan mereka, dengan orang bukan Islam, kita cuba tanya mereka, you sambut ini perayaan apa ni? Ni saya nak Pongal, dia kata. Orang India ada Pongal. Pongal ni apa benda? Pongal ni adalah apa perayaan menyambut dewa-dewa. Dewa tu macam mana? Kita tanya. Mungkin mereka pun tak tahu, kan? Tak semua mereka ni orang yang tahu, kan? Orang yang beragama hanya ikut-ikut saja. Kita tanya. Sehingga mereka mungkin stuck. Tak dapat nak jawab ke apa ke, kan? Situ kita pula jelaskan sikit. Janganlah semua. Sikit. Esok kita bincang lagi, kan? Bawa perbincangan ni kepada berbicara bab agama. Kerana apa yang kita faham tentang agama berbeza dengan yang mereka faham tentang agama. So understanding mereka, kita fahami apa yang mereka tahu, di situlah baru kita tengok apa jalan yang sesuai untuk kita mendekati mereka. Boleh ya, Puan Salbiah? InsyaAllah. Rasanya yang Ustaz bagi ni macam dah padat. Jadi kalau saya bagi terus, ada masalah ya Ustaz? Tak ada masalah. Cuba. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Allah Ada lagi satu soalan ni, Ustaz. Saya baca ya. Pak Rabiah bertanya, seorang yang taat kepada perintah Allah tiba-tiba berubah kepada yang lalai kepada perintah Allah itu tadi, apa kaitan dengan hidayah? Ialah apa kaitan dengan hidayah? Memang dia dah tak dapat hidayah. Dia begini. Ada orang yang kuat, tiba-tiba lemah. Jadi kita harap waktu dia lemah ni, kita manusia ni bukan kuat sentiasa, kan? Kadang-kadang kita kuat, kadang kita lemah, kadang kuat. Jadi waktu kita kuat, alhamdulillah. Waktu kita lemah ni, kan? Waktu lemah ni nak pergi surau pun malas je. Contohlah, kan? Waktu kita lemah ni nak pergi mengaji pun rasa berat je. Sembahyang pun dapat je. Contoh, kan? Waktu lemah ni waktu untuk kita muhasabah balik, waktu kita ingat balik. Mudah-mudahan kita akan kembali buat semula keyakinan kita. Sebab itu kita dengar kuliah, mengaji, berjamaah, dan sembahyang berjamaah, masjid, surau, supaya kita dapat mengukuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi orang yang dulu dia kuat, kemudian dia berubah jadi tak baik langsung, apa yang libat? Kita doalah supaya dia terus mendapat hidayah daripada Allah SWT. Okey, Puan Rabiah, itu yang dapat saya komen lah. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faisal. Terima kasih atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang rukun iman mengenai konsep ketuhanan dalam Islam, dan semoga perkongsian ilmu ini sedikit sebanyak dapat membantu kita
memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita semua, dan saya mewakili pihak pengusaha mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya, dan terima kasih kepada penaja. Semoga semangat ini menjadi bekalan menuju ke akhirat kelak. Dan mohon Ustaz kita tangguh dulu majlis ini kita dengan tasbih kafarat Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.